Tak ada. Bismillah. Okey. Tidak ada binatang liar. Okey. Bismillah. Okey, inilah bahagian belakang. Okey, bahagian belakang adalah batu. Ada batu. Kita boleh naik di sini. Dan di sana pun batu. Tempat yang kita nampak tadi adalah di sini. Sini tu. Di situ ialah semua semak. Tu dia. Boleh masuk dari sini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia seperti ada gua dalam tu. Saya tidak akan masuk dalam tu. Cuba lihat, ada gua. Dan di situlah mereka menjumpai pinggan dan mangkuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ni sesi kita lain sikit. Kalau selalunya pada hari Jumaat ni lebih kepada forum Islam kan. Bercakap tentang Islam. Tapi agama tak apa-apa. Tapi hari ini kita akan bercakap tentang satu topik yang mungkin keluar daripada topik selalunya, kebiasaannya lah. Jadi sebelum tu saya nak tunjukkan kepada Ustaz. Okay. Saya ada satu saluran YouTube. Kalau Ustaz nak tengok lah, Porpado 1968. Porpado saja je. Ini channelnya ni. Dah 7 musim dah saya buat dah. Konten yang saya buat di YouTube ini adalah lebih kepada, sebenarnya pada asalnya bukannya nak mencari hantu ke apa-apa ataupun melihat jin dan merakam jin atau apa-apalah. Cuma hanya untuk merakam rumah, kawasan yang terbiar lah. Untuk tujuan dokumentasi. Selalunya bila tempat itu diruntuhkan untuk diperkembangkan, maka hilanglah memori itu kan. Jadi tujuan saya sebenarnya untuk merakamkan kawasan atau rumah tersebut lah. Tapi lama kelamaan benda tu dah menjadi, bila orang bertanya kan, komen-komen yang diajukan, kenapa tak buat malam, kenapa buat itu dan ini kan. Jadi saya pun topik yang selalu orang suka melihat dan mendengar adalah topik berkenaan yang mistik lah. Tapi dalam 7 musim ni, sekarang ni sudah musim yang ke-7, saya bukan saya bongkar atau apa-apa lah, tapi tak pernah berjumpa elemen-elemen mistik itu, kecuali satu saja. Ada satu tempat tu, ada pengalamannya. Ada pengalaman. Kalau saya boleh dapatkan, saya ke Batu Kurau, Perak. Batu Kurau Itu musim berapa tu? Saya rasa musim ke-6 baru lagi lah. Baru lagi. Saya dia untuk ni Kota Raja Besiong. Kota Raja Besiong saya dulu saya pernah pergi ke Greek. Daripada Greek itu saya cuba balik ke KL ataupun ke Genting aja. Jadi saya melalui jalan dalam lah, saya tak lalu highway. Dan apabila saya lalu di dalam, saya melalui Batu Kurau tu. Dan saya ternampak ada sign dikatakan Kota Lama Raja Besiong.
Jadi masa tu saya tak sempat nak pergi sana. Jadi kali kedua saya pergi ke sana, saya telah mengambilkan video ini. Batu Kurau Batu Kurau, kota Raja Bersiung. Ini adalah salah sebuah kota yang di mana Raja Bersiung lari daripada Kedah sana, Lembah Bujang tu, dan dia bersembunyi di sini. Salah satu kota lah, dia ada banyak kota lain. Dan saya telah pergi ke sana. Oh, signal tak kuat. Berapa umur bangunan? Tidak dinyatakan di papan tanda tu, tetapi nanti saya tunjukkan. Dia, kota tu batu, dan apabila saya masuk, saya gunakan kamera ni untuk mendapatkan rakaman dalam lubang tu. Lubang tu tak boleh masuk, dalam gua tu lah, sebab ada batu dan lain-lain. Saya julurkan kamera, saya ambil kamera ke tu. Lepas tu bila saya lihat balik video tu, rupanya ada kelibat. Saya nampak kelibat kat situ. Dalam gua. Dan saya pun perasan dalam video pun ada terdengar, ada seperti orang bercakap. Jadi lepas itu, ini adalah kejadian yang pertama lah yang dengan ada unsur mistik lah. Jadi saya pun terfikirlah, sebelum ni saya tak ambil kisah tentang unsur-unsur mistik, jin dan lain-lain ni lah. Jadi saya terfikir, apa pantang larang dia, kewujudan jin, apa bacaan yang perlu kita baca. Ada juga komen-komen yang mengatakan bila sampai situ, bismillah memang perlulah. Kemudian selawat dan lain-lain. Tapi kita akan dengar pendapat daripada, terlebih dahulu saya perkenalkanlah. Inilah Ustaz Azhan. Ustaz Azhan. Jadi saya minta bantuan daripada Ustaz Azhan ni untuk dapat nasihat lah. Kadang-kadang kita tidak pakar atau tidak tahu tentang alam-alam mistik, alam jin ni kan. Jadi mohon nasihatlah daripada Ustaz Azhan, apa pantang larang kewujudan tu. Tapi saya ke depannya, ini saya dalam perjalanan ke Batu Kurau. Ini memang nak pergi ke kota ke mana? Ya. Okey. Macam jalan kampung. Memang jalan kampung Batu Kurau. Dia dalam kebun ke? Dalam kebun, kelapa sawit. Tu kota Raja Bersiung. Ini adalah rumah orang. Dia depan tu ada rumah je. Okey, saya cuba. Rumah tu tak jauh daripada Kira lebih kurang 100 meter jugalah. Tapi dia ke belakang, ke dalam kelapa sawit tu. Dia kena jalan sikit lah, saya tak nak bawa masuk kereta, saya jalan terus. masa pergi tu berapa orang? Saya, anak saya seorang dengan kawan anak saya tu, dia duduk. Selalunya diorang dia takut jugalah. Saya kata okey, tunggu kat kita. Kalau ada apa-apa nanti saya joget ke apa-apa kan lah. Backup lah. Backup. Jadi Kawasan tu memang dia terbiar macam tu je. Dia tak ada macam kata berpagar ke apa. tak ada, boleh masuk. Jadi tu di atas bukit tu. Okey. Ada satu tangga di situ. Kita akan cuba naik. Ada seperti tangga tapi tanah liat, licin. Jadi kena berhati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Itu dia. Ada papan tanda. Ada tanda. Diceritakan lah. Ada tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tinggi juga pun. Tinggi. Okey, kota Raja Bersiung. Yang nampak tu dekat belakang tu. Dulu kawasan ini dikata dipenuhi dengan pinggan mangkuk hasil tinggalan Oh. Ni batu ni lah. Dalam tu gua. Jadi saya buat Oh, dia sempit ke juga? sempit. Bukan, ini depan. Okey, pergi kat belakang. InsyaAllah tidak ada apa-apa. Okey, kalau dilihat ni di bawah tu kita sebenarnya di atas bukit. Okey, di atas bukit. Satu
Jadi kat belakang tu dia ada macam pintu. Ada batu, Di belakang tu. kita boleh naik di sini. Dan di sana pun batu. Tempat yang kita nampak tadi adalah di sini. Dia macam gua Macam gua juga. Semua. Oh, Tu dia masuk lubang tu lah. okey, Ini daripada belakang lah. Saya julurkan kamera kat dalam lubang ni. Tu cuba nampak saya tengok. Ada kelibat. dia Ada kan? Dia gelap kan? dia ruang tu duk pergi mana? Dalam lubang gua tu. Jadi jadi saya julurkan kamera saya untuk nampakkan dalam tu. Lepas tu bila saya tengok balik, tengok ada macam kelibat orang berjalan kat dalam tu. Jadi sejak itulah saya duk terfikir tentang perkara-perkara mistik ni, wujudan jin kan. Jadi itulah kalau boleh nak dengar juga pandangan Ustaz tentang kewujudan jin ni. Ya, kita sebagai orang Islam ni namanya memang kita kena percaya lah bahawa ada lagi makhluk lain selain daripada manusia datang ke bumi ni. Dan kalau kita ikut dalam sejarahnya yang kita biasa diceritakan oleh ulama-ulama terdahulu, asalnya bumi ni sebelum manusia diturunkan ke bumi, memang bumi ni tempat duduk jin. Jadi macam-macam jin yang duduk. Kemudian jin ni dia pada ketika itu dia melakukan kerosakan, dia bergaduh dan sebagainya. Jadi Allah jadikan Nabi Adam di syurga dan Allah turunkan Nabi Adam ke bumi lah. Tapi sebelum Allah turunkan ke bumi itu, Allah hantar dulu satu pasukan tentera untuk bersihkan dulu bumi ini daripada jin-jin yang buat kerosakan ni. Jadi ada riwayat mengatakan bahawa ketua pasukan tu Azazil sendiri lah. Azazil ni kalau kita tengok dia adalah ketua kepada syaitan. Tapi pada ketika itu dia satu orang kata makhluk yang taat kepada Allah SWT. Jadi dia turun, kemudian dia memerangi jin yang ada ni lah. Jadi buat pembersihan. Jadi jin yang ada pada ketika itu dia nak menyelamatkan diri, dia lari. Sebabnya manusia akan diturunkan ke bumi duduk di daratan. Jadi jin-jin ni dia lari ke laut, dia lari ke gua, dia lari ke bukit, dia lari ke tempat-tempat yang orang kata terlindung lah, macam tempat yang tersembunyi sikit. Jadi yang mana yang lari tu tak dihapuskan lah, tapi yang ada tinggal tu dihapuskan. Jadi maksudnya selepas pasukan tu turun, ada yang terselamat dan ada yang dihapuskan lah. Jadi kemudian pasukan tu balik semula. Jadi Allah SWT pun turunkan Nabi Adam ke bumi. Jadi pada ketika Nabi Adam turun ke bumi itu, permukaan bumi ni yang daratan ini kira dah bersih memang untuk manusia lah. Cuma dia macam ada satu understanding lah, orang kata sepahaman yang tak bertulis lah. Maknanya jin ni dia dah lari ke bukit, dah lari ke gua, dah lari ke laut ni. Jadi dia dah macam okey, tak apalah, itu tempat dia melarikan diri, dia selamatlah kat situ. Jadi manusia duduklah di atas daratan yang mana yang kita ada sekarang ni, di kampung dan sebagainya lah. Jadi apabila kita pergi ke laut, macam setengah nelayan dia cerita dia nampak ada entiti makhluk duduk atas air dan sebagainya, benda tu memang tak mengherankan sebab memang kawasan dia. Macam kalau ada orang yang suka mendaki gunung, jumpa, ada orang pergi ke bukit, jumpa, itu memang kawasan dia lah. Cuma sekarang ni yang masalahnya apabila jin ini dia melewati kawasan dia tu. Tadi dia melarikan diri ke kawasan-kawasan tersebut. Sekarang ni dia dah masuk dah balik ke kampung-kampung, ke bandar dan sebagainya. Tapi dia masuk biasanya tempat yang dia tengok manusia tak pergi ke tempat itu dalam tempoh yang lama. Ada yang mengatakan mungkin 40 hari. Contoh kata rumah.
kita ada rumah, kemudian sekarang ni musim orang kata tak boleh nak bergerak sangat, jadi kita tak balik tengok rumah kita tu lebih 40 hari. Kemungkinan dia akan masuk lah. Dia boleh duduk kat situ sebab jin ni dia nisbah dia macam ni. Satu orang manusia, kita ada 9 jin nisbah ni. Macam kita di sekitar kita ni ada 9 jin dan 90 malaikat. Jadi malaikat lagi ramai. Jadi nisbah tu 100 lah kan. Jadi oleh kerana mereka ni ramai, jadi tempat tu jadi sesak lah. Dulu dia duduk kat gua tu, sekarang gua dah sesak apa semua, dia dah mulalah bergerak cari tempat ruang-ruang yang lain. Dia pun boleh membiak semua lah ya? Oh, dia sangat cepat membiak. Oh. Pembiakan dia sangat cepat dan kadar kematian dia kurang. Jadi dia punya apa ni orang kata bilangan dia tu bertambah tu sangat tinggi. Kalau kita tengok, kalau manusia sampai umur 60 meninggal, lepas tu ada yang lahir baru. Tapi dia ni yang lahir tapi nak meninggal tu sampai 1000 tahun, sampai 2000 tahun. Jadi lama sangat umur dia tu. Yang kemudian yang membiak ni cepat, jadi menyebabkan dia punya apa ni populasi dia tu orang kata meningkat dengan cepat lah. Jadi dia cari ruang-ruang yang lain. Jadi memang tak heranlah kalau dia pergi duduk rumah lama, rumah kosong, apa ni, kalau gua, laut, bukit tu memang tempat asal dia lah. Itu kita yang kacau tempat dia kan. Jadi dan jin ini dia kita tak boleh nampak. Sebabnya memang Allah jadikan kita tak nampak jin ni. Dia duduk alam dia, kita duduk alam kita, tapi dari tempat yang sama. Cuma dimensi yang berbeza. Kita ni macam manusia ni, kita ada roh, kita ada jasad. Jadi jin ini dia ada 2 dimensi saja, kita ada 3 dimensi. Jadi bila dia nak masuk ke alam kita ni, dia nak masuk, contoh kata dia nak menjelma, dia akan jadi fizikal dia tu akan jadi kurang. Jadi bila dia kurang tu yang kadang kita nampak muka dia hodoh, rambut dia tak terurus, sebab dia tak boleh nak menjelma. Tapi kalau dia duduk alam dia, kemudian kita yang masuk ke alam dia, kita akan nampak dia cantik lah. Itu yang biasa kita dengar cerita orang masuk apa ni, kampung bunian, jumpa puteri bunian cantik, tertarik kan. Sebab kita masuk ke alam dia. Jadi dia berada pada alam dia, dia nampak sempurna. Tapi bila dia masuk ke alam kita, dia akan ada kekurangan dan menyebabkan kita nampak dia tu tak sempurna. Bila tak sempurna tu yang jadi kadang-kadang kita takut. Jadi ada kes di Gopeng saya rasa, di Gua Tempurung saya rasa, di mana seorang tu acap masa ni telah hilang sampai sekarang dia belum jumpa lagi. Dan apa yang diwar-warkan adalah dia telah diculik oleh orang Bunian lah. Jadi mungkin dia dah berkahwin dengan orang Bunian, tinggal di sana. Tapi secara realitinya dia sebenarnya berada di alam ini, tapi fikiran minda dia berada di alam Bunian. Apa komen Ustaz? Dia cerita orang yang apa ni masuk ke alam Bunian ni banyaklah kita tengok. Biasanya kadang-kadang budak lah. Budak, mungkin dia tertarik dengan budak tu, dia ambil, dia nak buat anak angkat dan sebagainya. Jadi dalam banyak peristiwa yang manusia masuk ke alam Bunian ni, kita yang manusia biasa ni tak nampak dia, sedangkan dia ada kat situ. Dia mungkin dia lindung lah, dia lindung dan sebagainya, kita tak nampak. Tapi kalau katalah ada orang dia boleh nampak budak tu yang kena colik tu, yang kena ambil orang Bunian tu, tapi kita tengok dia dalam keadaan dia macam pemikiran dia ke arah lain, sebab dia nampak benda-benda yang lain. Kita tak nampak, kita nampak macam pelik. Yang ni pun kadang-kadang kita tengok dalam kes budak kena histeria. Kita yang normal ni, kita rasa apa, budak ni meronta, tak puas-puasan, menjerit, nampak benda-benda pelik kan, kita tak nampak pun. Tapi sebab dia dibuka hijab, jadi dia nampak yang apa tu, entiti tu. Saya ada pengalaman lah masa saya cikgu dulu di Johor, Batu Pahat Johor. Saya ada membawa kumpulan pelajar ke Gunung Pulai Johor. Jadi selalunya bila khusus motivasi ni kan, selalunya dia akan dalam kumpulan pelajar tu kena bawa telur ni, sebiji telur lah dalam kumpulan tu. Dan jika telur itu dia berkaitan dengan konsep amanah lah. Tapi kalau telur tu pecah, dia kena gantikan dengan batu. Jadi ini kisah benar berlaku pada saya. Jadi budak tu
dia telah ambil batu di satu kawasan luar daripada kawasan camp tu lah. Dia ambil batu tu, dan pada pagi tu pukul 3 dia menjerit histeria. Jadi nak dipendekkan cerita, dia panggil seorang makcik daripada kampung seberang, dan makcik tu adalah baca apa bawang dan lain-lain, dan dia kata, ada tak engkau ambil batu, ambil apa-apa barang daripada mana-mana? Lepas tu kawan yang kena histeria tu, dia cakap, dia ada ambil batu kat sana, makcik, kau pulangkan balik, itu orang punya. Dia begini, jin ni dia hidup, dan dia pun ada apa ni, urusan harian dia. Dia bekerja, kemudian dia ada anak, dia jaga anak dia dan sebagainya lah. Jadi macam kita jugalah manusia, dia ada barang-barang dia. Kadang-kadang mungkin kita pergi satu tempat tu, tempat dia, kita dalam keadaan tak berhati-hati sebab kita tak nampak barang-barang dia, tak nampak anak dia. Mungkin kadang-kadang kita mengempuh rosak barang dia, kita mengempuh mati anak dia. Jadi dia marah lah. Bila dia marah tu, itu yang dia macam orang, kalau istilah kita, dia mengusik lah kan. Dia mengusik. Tapi yang ini pernah terjadi jugalah ya, dalam kisah dulu-dulu yang mana kalau kita tengok, boleh tak manusia ni dia bunuh jin. Jadi pernah zaman Rasulullah, dia ada satu berhala yang masyarakat jahiliah sembah, nama dia Uzza. Jadi ketika Islam telah menang, jadi Rasulullah suruh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pergi hapuskanlah. Jadi Khalid bin Walid ni pun dia pergi kat ada satu pokok yang mana orang ni selalu sembah kat situ, apa semua dia musnahkan. Jadi bila dia dah musnahkan, dia balik jumpa Rasulullah, beritahu, kata, okay, sekarang ni dah dimusnahkan Uzza. Rasulullah kata belum lagi. Balik semula ke tempat tu. Jadi Khalid pun pergi balik semula ke tempat tu, naik atas bukit, tengok ada orang ramai, orang tengah macam menyengu lah. Ya, wahai Uzza, orang duduk panggil. Jadi dia tengok dalam kelompok orang ramai-ramai tu ada seorang perempuan. Orang perempuan tu rambutnya panjang, atas rambutnya ada pasir, dan dia tak berpakaian lah. Jadi Khalid ni pun ambil pedang dia dan dia hapuskan wanita tu lah, perempuan tu. Jadi mati. Maknanya sekarang ni kita tengok bahawa jin ni dia boleh dibunuh, boleh mati. Dan banyak juga kes kalau kita tengok, ada orang lalu kat jalan raya terlanggar anak jin dan sebagainya. Yang baru ni pun di Kuantan ada cerita dekat sekolah tu, dia nak buat bangunan, tambahan bangunan, kemudian dia piling ke tanah tu. Jentera yang nak piling tu, ya, masa dia masukkan root simen tu, dia tengok, dia rasa macam ada darah memercik keluar, dan tiba-tiba jentera dia mati. Selepas daripada tu, sekolah tu memang selalu kena gangguan histeria. Jadi maksudnya jin ni dia boleh mati, dia boleh terkesan dengan tindakan kita, dia boleh sakit dan sebagainya. Dan dari sebabkan itulah juga dia kadang-kadang dia berinteraksi balik, dia marah kat kita dan sebagainya. Jadi kita kena hati-hatilah. Sehubungan dengan itulah, kita selalu dengar sejak kecil lagi kan, kalau kita nak buang air mana-mana ke, kita perlu minta izin lah, contoh atau minta izin untuk buang kecil ni. Adakah itu perbuatan yang betul tu? Okey. Dia begini, konsep dia, jin dengan manusia ni dia sama-sama makhluk Allah. Tapi label yang mana yang orang kata yang lebih baik? Macam antara kalau kita buat perbandingan lah jin dengan manusia. Jadi manusia dia diberikan kelebihan, keutamaan sebab dia menjadi khalifah. Jin ini ada juga jin yang Islam. Jadi kalau kita tengok, kalau orang yang level dia lebih tinggi, perlukah dia macam dia takut kepada yang level lebih rendah kan? Cuma daripada segi adab, Islam ajar kepada kita adab hatta dengan haiwan. Kalau kita dengan haiwan pun, contoh kita kalau dulu orang bawa barang letak atas kuda, contoh kata, kita tak boleh letak atas kuda tu berat-berat sangat. Sepatutnya atas kuda naik 2 orang, paling maksimum kita letak sampai 4 orang. Itu menganiaya. Jadi adab dengan haiwan pun kita ada adab, apatah lagi dengan jin ni. Sebab jin ni pun dia akan masuk syurga dan neraka dia kan. Jadi kita ada adab. Contoh katalah kita nak qada hajat, bawa kereta, tak ada RNR, kemudian berhenti tepi jalan, ada pokok besar. Jadi kita tahulah kan, macam gua, pokok besar, ni tempat-tempat dia lah. Jadi kita... Okey, terus.
bila nak masuk hutan je dia kata, Tok Nenek, ni cucu nak tumpang lalu, jangan ganggu. Itu setengah ulama mengatakan dia jatuh kepada syirik. Sebab jadi kita ni macam minta perlindungan dengan dia. Tapi yang kes tadi nak buang air tadi, kita bukan minta perlindungan. Macam kita beritahu je lah. Macam kita pergi rumah orang lah juga, kata kan. Kita beritahu ke tuan rumah, saya nak tumpang buang air. Macam tu je lah. Tak ada lah kita kata, tuan rumah tolonglah jangan ganggu saya. Itu macam kita takut lah. Dia ada beza. Jadi kita minta izin nak guna tempat je lah. Okey, jadi apa selalunya bila saya ke rumah-rumah atau kawasan tebian ni, okey, yang pertama sekali salam, kemudian bismillahirrahmanirrahim, dan kalaulah terdapat kelibat-kelibat ke apa ayat-ayat yang boleh kita baca? Okey, dia begini, ada satu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni, Rasulullah tugas kepada dia untuk dia jaga harta zakat pada bulan Ramadan pada ketika itu. Jadi orang pun keluarkan zakat. Dulu orang keluar zakat tak pakai duit lah, dia pakai macam makanan asasi. Kalau dekat Madinah ni orang bagi kurma lah, kurma makanan asasi dia. Jadi Abu Hurairah jagalah zakat-zakat yang orang keluarkan ni dekat tempat tu. Kemudian datang satu orang lelaki, dia datang, dia pergi kat tempat makanan tu, dia tumpahkan makanan tu, kemudian dia ambil. Lepas tu Abu Hurairah tangkap dia. Dia beritahu kepada Abu Hurairah, dia kata, tolonglah lepaskan saya ada keluarga, saya ni memang terdesak sangat ni nak makan ni. Jadi Abu Hurairah pun tengok kesian kat dia, Abu Hurairah pun lepaskan dia. Pagi esok, Abu Hurairah pergi jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah terus tanya kepada Abu Hurairah, apa yang Abu Hurairah buat kepada tawanan dia tu. Abu Hurairah pun ceritalah, dia kata dia susah apa semua, jadi saya lepaskan lah. Kemudian Rasulullah kata dia tipu, dan dia akan datang lagi pada malam ni. Jadi malam tu Abu Hurairah tunggu lagi. Memang betul, lelaki tu datang, dia rempuh makanan tu jatuh, kemudian dia ambil, dia pungut. Abu Hurairah tangkap dia. Dia tu dia beritahu kepada Abu Hurairah, dia kata tolonglah lepaskan saya ni susah, ada anak, tanggungan semua, dan saya tak datang lah. Ini last, dia kata. Okey, jadi Abu Hurairah pun kesian kat dia. Jadi Abu Hurairah pun lepaskan dia kali kedua. Pagi esok Rasulullah tanya lagi, apa yang Abu Hurairah buat kepada tawanan dia? Abu Hurairah kata, saya kesian kat dia. Dia kata dia ada tanggungan apa semua. Jadi dia pun janji dah ini kali tak akhir, jadi saya lepaslah dia. Rasulullah kata dia tipu, dia akan datang lagi malam ni. Rasulullah dah tahulah. Kemudian malam tu Abu Hurairah tunggu. Betul, dia datang, dia buat benda yang sama juga. Dia rempuh makanan jatuh, dia ambil. Abu Hurairah tangkap dia. Kemudian dia kata, Abu Hurairah kata nak bawa pergi kepada Rasulullah. Dia kata macam ni, tolonglah lepaskan dia. Dia kata, saya akan ajar satu perkara yang akan memberi manfaat kepada Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ni seorang yang sukakan ilmu. Jadi dia pun teruja lah nak dengar. Jadi lelaki tu pun beritahu, dia kata macam ni, ketika nak tidur, baca ayat kursi. Apabila baca ayat kursi, setan tak boleh nak ganggu orang yang tidur dengan membaca ayat kursi sampailah ke pagi. Kemudian Abu Hurairah pun kesian kat dia, Abu Hurairah pun lepaskan dia. Esok Abu Hurairah jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah tanya, apa yang Abu Hurairah buat pada tawanan tu? Abu Hurairah kata, ceritalah, dia dah ajar saya satu ayat, ada ilmu yang memberi manfaat kepada saya. Lepas tu Rasulullah tanya, apa dia? Abu Hurairah kata, dia ajar supaya baca ayat kursi dan saya akan terlindung daripada setan. Rasulullah kata, betul apa yang dia cakap tu, tapi dia tu asalnya pendusta, lelaki tu, sebab dia lah setan. Jadi nak cerita gini, setan dia ajar kepada Abu Hurairah apa yang menjadi kelemahan dia. Itu ayat kursi. Jadi kalau kita nak, contoh kata tadi dalam kes nak masuk rumah lama, bangunan lama yang kadang-kadang semua orang rasa seram kan. Jadi sebelum masuk tu, ya, katalah kita sampai kat situ, yang pertamanya niat kita kena ikhlas lah. Kalau kita niat kita nak menyakitkan dia, kadang-kadang kita baca ayat kursi apa pun, dia macam tak berapa nak kesan. Jadi niat kita mungkin kita masuk sini sebab kita nak beli rumah ni ke, ataupun kita ni orang kata peminat bangunan-bangunan lama, struktur dia kan. Jadi kita suka nak ambil dia punya design dan sebagainya. Jadi kita memang niat kita ikhlas je lah.
Jadi kita mula sekali kita masuk pada tu. Beri salam ni, dia sebenarnya dalam amalan kita beri salam kalau kita nak masuk rumah kita. Sebab bila kita berjalan di luar, dekat luar ni banyak setan, jin dan sebagainya, dia akan tumpang ikut kita balik. Jadi bila kita nak masuk rumah, kita nak masuk tu, kita buka Assalamualaikum, dia dengar, dia tak boleh masuk sekali dengan kita dalam rumah. Jadi kalau dalam rumah kita tu ada anak-anak kecil dan sebagainya, jadi kita balik tu, dia duduk kat luar je. Itu tujuan kita beri salam. Tapi sekarang ni, kita pergi tempat lain. Rumah memang tempat dia kan. Jadi adakah kita nak beri salam? Boleh je kalau kita nak beri salam, kemungkinan kalau dia jin Islam, maknanya dia tahulah kita pun Islam. Jadi dia tak kacau lah kita. Yang kita nak baca, A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab itu ayat yang kita minta dengan Allah SWT perlindungan daripada syaitan. InsyaAllah kita yakin betul-betul Allah akan lindung kita. Kemudian kita pun bacalah ayat kursi. Ayat kursi ni dia kadang-kadang dalam orang merawat histeria, kita baca ayat kursi kepada yang kena histeria, kemudian dia baca balik ayat kursi kat kita. Dia kata yang kita baca tu salah, dia baca lebih betul. Sebab dia tahu kita tak yakin. Jadi kita nak baca ayat kursi ni, kita kena yakin betul-betul bahawa ayat ni ya, dengan izin Allah SWT melindungi kita. Jadi barulah kita masuk. Kemudian bila kita masuk, mungkin tempat tu dia ada ramai. Sebab dia duduk berkelompok dan sebagainya, ramai. Jadi bila kita masuk, kita katalah kita dah pergi duduk kat situ, kita nak bagi clear dulu. Nak bagi dia suruh dia keluarlah semua. Jadi kalau kata rumah, kalau biasanya rumah yang ditinggalkan ni pintu dia dah tak ada. Pintu dah tak ada, tingkap dah tak ada kan. Senanglah. Tapi katalah bangunan tu masih ada pintu dan tingkap. Contoh tadi rumah kita sendirilah yang kita dah 40 hari tak ziarah sebab zaman ni tak boleh nak bergerak banyak kan. Jadi kita bukakan dulu tingkap-tingkap, bukakan dulu semua pintu, termasuklah pintu bilik air dan sebagainya. Kita azan. Azan ni kita nak bagi dia keluar dululah. Dia keluar dulu daripada kawasan tu. Jadi kita azan ni cara dia, kaedah dia, kita cari dua arah kiblat. Sekarang ni mudah kan, telefon pun boleh cari arah kiblat. Kita cari arah kiblat. Kita mula dengan yang arah kiblat tu dulu. Katalah ini rumah kita, arah kiblat alik ke sana. Kita mula dulu kat situ. Ya, kita azan. Azan. Kemudian kita bergerak ke kanan sikit. Azan pula sekali lagi. Gerak lagi 90 darjah lah. Tak. Dia akan menjadi 70 sudut. 7 sudut maaf saya. 7 sudut. 7 sudut. Oh, 7. 7. Jadi kita bergerak tu, kita bagilah. Dia 360 tu bagi 7 kan. Okey. Ada orang dia ambil pusingan tawaf. Maknanya dia bergerak ke kiri. Boleh juga. Kita azan mula-mula ke sana kiblat, lepas tu dia bergerak ke kiri. Setiap kali azan lah. Setiap kali tu azan. Azan sampai habis. Azan sampai habis. Cukup 7 poin kan. Jadi bila kita dah azan tu, kalau boleh, kalau katalah rumah tu banglo 2 tingkat, kita duduk kat bawah. Kita buat bawah ni 7, kat atas pula 7. Jadi azan ni kalau boleh suara kuat sikit lah. Biar dengar kan suara kuat. Dan masa azan ni, banyaklah orang cerita kan, bila dia azan ni, yang mula-mula azan pertama, kedua, ketiga tu, dia macam ada kena rempuk. Dia start dia azan, contoh kata dia azan ni, kebetulan pula sana kiblat, ada bilik, master bedroom pula kat situ kan. Jadi dia buka pintu bilik tu, dia azan, dia rasa macam ada benda lagi. Macam ada benda lari, nak lari keluar ke apa semua kan. Tak apa, jangan takut. Dia tu memang fenomena biasa lah. Ada benda jatuh, kan shilling jatuh lah. Kalau macam ada rak pinggan jatuh, Kelang kabut lah tu. dia tengah kelang kabut. Dan satu lagi, dia macam nak ganggu konsentrasi kita lah. Jadi teruskan azan. Kalau biasanya bangunan macam tu, kita pergi lah 2-3 orang kan. Maknanya kita mungkin tak berapa ni sangat lah. Kita azan 7 tadi, lepas baca ayat kursi, azan ataupun ayat kursi tadi kita baca, dan kita baca juga 3 kul. 3 kul kita baca ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tiup kat tapak tangan, kita sapulah. Okey, masuk. Tapi kalau kita niat nak tangkap dia ke, kita niat nak menyakitkan dia ke, itu yang kadang-kadang tu kita kena balik tu. Sebab niat kita tak apa kena kan.
Tapi kalau macam kita kata memang saja kita nak troka je rumah tu dan sebagainya, kita ada kerja kat situ, insyaAllah. Lepas tu, bila balik, dia jangan terus masuk dalam rumah. Dia biasanya, okey, katalah kita dah azan di satu bangunan kosong, kita azan, dia dah keluar lah. Tapi mungkin dia tunggu kat tepi, kat luar-luar tu kan. Sebab dia tahu kita kacau ni. Dia tunggu, okey, kita balik, dia masuk balik dalam kawasan tu apa semua. Sebab kita tak buat teknik pagar dan sebagainya. Sebab kita cuma nak urusan kita masa tu saja. Jadi bila kita keluar, dia masuk balik. Tapi mungkin ada yang tak puas hati, dia ikut kita balik. Jadi bila dia ikut kita balik tu, antaranya kita rasa macam lengor-lengor belakang ni kan. Sebab biasanya dia suka bertenggik lah. Dia suka bertenggik. Jadi kalau kita balik tu, kita masuk rumah tu, beri salam. Assalamualaikum. Jadi dia yang ikut tadi, dia tinggal kat luar. Tapi kata kita balik ni tadi dah penat sangat, kita pun dah mengantuk sangat, buka pintu tak sempat beri salam, masuk terus, kita tidur. Tengah malam tu kita pun mimpi ada benda makhluk tinggi duduk tepi katil kita lah dan sebagainya kan. Jadi macam mana kita nak buat? Kita buat macam mana kita buat kat rumah tadi lah. Kita azan, minta dia keluar. Jadi macam tu je lah. Mungkin ini luar daripada topik rumah kosong lah. Tapi ini pernah berlaku pada saya lah. Dulu pada awal saya bekerja di IB, saya duduk di Kayangan di quarters lama. Masa tu saya tidur di tingkat 2. Bukan Kayangan, Saujana. Yang masa kita nak naik tu, ada lelaki tu. Saya pernah duduk di situ tingkat 2, dan satu malam saya tengah tidur di dalam bilik tu seorang. Jadi semasa saya tidur tu, di bilik tu gelap lah. Dulu saya memang suka tak pasang lampu masa tidur, saya gelap saja. Jadi dalam mungkin pukul 2, pukul 3 saya macam terbangun dan tak boleh bergerak badan saya, dan tak boleh bercakap. Macam tu lah. Jadi dan daripada mata saya nampak macam ada bayangan hitam di penjuru bilik tu lah. Jadi dia hanya mematikan saya kan. Jadi masa tu saya cuba nak baca ayat kursi kan, tapi tak boleh macam tu. Tak boleh. Dan saya cubakan juga, dan saya baca ayat kursi, tapi bayangan tu masih ada lagi. Jadi saya anggap bahawa itu mungkin jenis Islam ke apa-apa lah. Dan saya ada terdengar kawan saya cerita, jika berlaku macam itu, jangan baca ayat kursi sebab dia jenis Islam. Tapi cuba sumpah seranah dia lah. Jadi saya kata, celaka kau katanya, pergi dari sini, celaka. Macam saya menyumpah lah. Barulah dia pergi. Jadi apa pandangan Ustaz lah. Okey, dia yang fenomena kalau tidur tak boleh bergerak ni, selalu istilah kita gunakan, kita kata kena tindih lah. Kena tindih ni, untuk mengelakkan dia tu sebelum berlaku, yang pertamanya kita kalau boleh sebelum tidur tu kita ambil wudu. Tapi kadang-kadang ni kita mengantuk sangat, tak sempat nak ambil wudu. Paling tidak pun kita bacalah 3 kul. Baca 3 kul tu, kita embus kat tangan tu, kita sapu kat badan, ataupun 4 kul. Kita tidur mengiring. Dia kalau orang tidur mengiring, dia tak boleh nak tindih. Dia biasanya yang tidur terlentang ni yang ditindih. Kita tidur mengiring atas limbung kanan kita lah, atas belah kanan. Tapi kalau katalah dah kena, yang ini kalau tadi persediaan kita sebelum kena. Tapi kadang-kadang kita ni tertidur tak sedar, dah tertidur tu terkena. Bila terkena, yang pertamanya sekali, sebab kita tengah tidur, terkejut. Bila kita terkejut, kita jadi macam kita punya minda kita tak sempat nak berfikir secara waras, kita panik. Kita rasa nafas kita tak sesak, tak boleh nak bernafas, badan kita tak boleh nak bergerak, mulut tak boleh nak cakap, menjerit pun orang tak dengar kan. Jadi yang mula-mula sekali kita kena tenang dulu. Tenang dulu. Sebab dia setan ni, dia dalam keadaan kita panik, dia boleh kontrol kita lah. Boleh tak? Jin ni dia memang betul-betul menguasai kita. Sampai badan kita dia boleh gerakkan dan sebagainya. Dan memang kalau kita tengok orang histeria tu kadang budak perempuan, dia tak kuat pun. Tapi masa dia kena histeria tu, kita pegang dia boleh campak je. Jadi dia boleh kejamkan badan kita, dia pegang. Kemudian
kita kena baca ayat Quran ke kita nak menyumpah dia? Kan? Jadi begini, yang sebenarnya perbuatan kita ni bukan dengan jin tu. Sebab jin ni dia tak ada kuasa pun. Jadi kita dengan Allah SWT. Jadi kita minta dengan Allah supaya Allah lepaskan kita daripada dia punya cengkaman dia tu lah. Jadi bila kita minta dengan Allah, kita tak ada lah guna sumpah-sumpah kan. Jadi kita doa lah. Minta ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kadang-kadang hak itu pun kita tak boleh nak cakap. Sebab dia menyebabkan kita punya perasaan tu tak tenteram. Jadi kita baru nak sebut Allahu Akbar tu kan, baru sebut kita dah terfikir benda lain tak habis. Baru sebut itu yang orang kata tak boleh nak sebut. Sebenarnya boleh nak sebut, tapi disebabkan dia kelam kabut, jadi dia tak fokus kat situ, tak habis. Jadi kita tenang dulu. Kita sebut dah Allahu Akbar, a'udzubillah. Kita sebut banyak kali. Kadang-kadang sebut 2-3 kali dia bertahan lagi. Dia bertahan lagi. Walaupun dia sakit, dia bertahan lagi. Dia tunggu lagi kat tu. Tapi bila kita sebut banyak kali, dia pun tak tahan dah, dia pergi dah. Tapi janganlah sumpah. Dia sumpah ni dia sebenarnya setan ni dia gini je. Dia menyakat kita bukan tujuan nak bagi takut kita. Dia nak menyesatkan kita. Jadi bila kita takut, apa yang kita fikir? Kita fikir bahawa ada makhluk yang lebih hebat daripada Allah SWT yang boleh ganggu kita. Allah tak boleh nak selamatkan kita. Itu yang dia nak. Kadang-kadang setan ni dia tak perlu pun ganggu orang daripada segi ketakutan, tapi dia ganggu daripada segi riak. Contoh kata, bila kita buat baik kan, kita tak beritahu pun orang, tapi kita rasa kita baik. Itu pun gangguan setan kan. Jadi setan ni dia bukan orang yang lemah saja dia ganggu. Semua orang dia ganggu. Sebab memang itu dah janji dia. Cuma keedah dia ganggu. Kalau orang banyak ilmu, dia akan ganggu secara orang rasa kehebatan dan sebagainya. Tapi orang jenis tak ada ilmu ni, dia ganggu macam tu lah. Ketakutan dan sebagainya. Okey, jadi saya rasa itu saja soalan yang saya nak ajukan kepada Ustaz Azan lah. Jadi ucapkan terima kasih kepada Ustaz Azan atas nasihat dan juga pandangan, juga saranan yang boleh saya laksanakan jika masuk. Mungkin selepas ini saya cadanglah untuk pergi ke tempat pada waktu malam lah, tapi itu tak tahu lagi lah. Mungkin kalau ada tempat lah. Jadi itu saja. Kalau ada soalan kepada Ustaz Azhan, jangan lupa untuk tanya dalam komen. Nanti saya akan ajukan kepada Ustaz lah. Jadi terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.